awal pemerintahan dinasti Zhou, kurun ke-11 sehingga ke-35 Masihi, orang Cina telah mampu menyediakan katalog bintang, mencatat rekod tetap tentang gerhana dan juga komet. Semangat terbesar ahli astronomi Cina ialah penghasilan peralatan astronomi dan juga penyelenggaraan rekod astronomi yang sempurna, tepat dan juga berterusan sepanjang 2000 tahun. Sistem kalender Cina juga adalah satu sistem yang paling awal, paling maju dan juga tepat berbanding dengan sistem di dunia yang lain. Teori kosmik dualistik kuasa Yin dan Yang merupakan salah satu rangka teori asas bagi perubatan Cina tradisional. Di sini ada dua konsep yang menerangkan tentang kuasa Yin dan Yang. Pertama, manusia akan rasa badan mereka tidak sihat apabila kuasa dan Yin dan Yang tidak bercantum. Dan kedua, keseimbangan secara harmoni kuasa Yin dan Yang akan mempengaruhi kesihatan badan manusia. Kuasa Yin dan Yang, teori 5 elemen juga merupakan rangka teori bagi perubatan Cina tradisional. Seperti yang kita ada di sini, hati secocok dengan kayu, jantung secocok dengan api, limpa pula secocok dengan tanah, paru-paru secocok dengan logam, manakala ginjal pula secocok dengan air. Tamadun Cina juga terkenal dengan akupunktur. Pengalaman akupunktur bermula sejak kira-kira 2500 tahun sebelum Masihi. Berdasarkan teori Jing dan Luo, akupunktur melibatkan perubatan, memasukkan atau mencucuk jarum logam yang disteril panjangnya 3 hingga 25 cm ke dalam kulit dan tisu di bawah kulit. Ia bertujuan menstimulasikan titik tertentu pada saluran Jing dan Luo supaya gangguan peredaran darah dan qi dapat dibetulkan. ke-11 Masihi, orang Cina sudah tahu akan teknik pengairan. Mereka juga sudah tahu tentang teknik pertanian, astronomi, cara membuat kalender dan juga penulisan. Seawal lebih kurang tahun 200 sebelum Masihi, mereka telah menghasilkan abah-abah yang diikat pada dada. Ciptaan ini membolehkan kuda itu membawa muatan yang lebih berat dan juga lebih mudah. Ini dibawa dari China ke barat antara kurun ke-7 hingga kurun ke-11 dan adalah asas bagi abah kerongkong yang digunakan pada masa sekarang. Kereta sorong yang banyak meringankan tenaga manusia pula dicipta pada kira-kira tahun 200 sebelum Masihi. Masyarakat Cina juga menyedari
mengenai kebaikan tumbuh-tumbuhan dan juga binatang-binatang dari segi perekonomian. Dari China, dibawa kain sutra ke dunia barat semasa pemerintahan era Roma. Dan alat sutra serta pokok mulberry yang diperkenalkan di Eropah pada kurun ke-6, manakala fosil yang dikenali buat pertama kali di negara China kira-kira pada tahun 1050 oleh Zhu Zi. Sedangkan di Eropah hanya selepas Leonardo da Vinci, iaitu kira-kira pada kurun ke-15. Orang Cina juga banyak mencapai kemajuan dalam bidang matematik. Penggunaan sempua disebut pertama kali pada kurun kedua dalam karya ahli matematik Zhu Yu, walaupun alat itu tidak digunakan secara meluas sehingga masa yang lebih lewat. Kebanyakan matematik Cina terkandung dalam karya agung Zhu Zhang Xuan Su, 9 bab matematik oleh Zhang Chang, kurun kedua Masihi. Di dalam buku ini terdapat misalnya catatan mengenai kuantiti negatif. Ahli matematik Cina juga mengenal pasti nilai pi, sistem pecahan dan sistem perpuluhan. Kesemua kemajuan dalam bidang matematik ini kekal digunakan sehingga masa kini. Suan pan. Traditional Chinese says that the abacus, Suan Pan, was inspired by hunters collecting trophies from animals they killed. People began to string wooden beads on wooden sticks to count. This was the first abacus. Invented more than 2,000 years ago, Suan Pan are the oldest calculators still used today. Most Chinese learned how to use Suan Pan when they were young. The structure of Suan Pan is quite simple. It is composed by beads, which represent numbers, and wooden sticks, which represent decimals. Suan Pan can be used to accomplish complicated calculations quickly with simple formulas and rules. Suan Pan are the living fossils of Chinese mathematic discovery. Suan pan. Dalam bidang optik, saintis Cina awal telah memberi perhatian kepada penyongsangan imej yang telah dihasilkan oleh lubang jarum, dan begitu juga dengan pelbagai imej yang dihasilkan oleh kanta cengkung. Mereka juga telah memahami prinsip fokus. Ahli alkimia Cina dalam usaha mereka mencari satu cara yang dapat membuat manusia hidup selama-lamanya telah menghasilkan sejenis eliksir kehidupan. Eliksir kehidupan ini
mengandungi bahan-bahan seperti merkuri, plumbum dan juga arsenik. Bahan-bahan tersebut kebanyakannya adalah bersifat toksik dan ahli alkimia sedar mengenai perkara itu. Dalam bidang perubatan moden, penggunaan bahan beracun adalah biasa. Walaupun tujuan utama adalah untuk mengkaji hasil yang dapat memanjangkan usia manusia, uji kaji alkimia Cina dalam mencampur pelbagai bahan termasuk bahan beracun telah menyebabkan ciptaan lain yang berguna. Budaya Cina sangat menghargai kemahiran dalam teknologi, khasnya hidrolik, kerana teknologi budaya Cina bergantung kepada kewujudan atau keupayaan untuk mengawal banjir di Sungai Kuning. Mengikut perkembangan sejarah, budaya Cina menjadi satu golongan elit birokratik yang dominan. Golongan ini telah membawa kesan konservatif terhadap inovasi dan boleh mendatangkan manfaat secara langsung kepada birokrasi.